Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kali ini cikgu akan teruskan dengan penerangan 2.4, part 2. Okay, iaitu tindak balas berdasarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, jadi sebelum ni kamu dah lihatlah struktur kloroplas secara detail. Apa yang ada dalam kloroplas, dan kita akan ada thylakoid, kita akan ada stroma dan sebagainya lah. Jadi di dalam proses fotosintesis akan ada dua tindak balas lah yang berlaku. Tindak balas yang umum lah, iaitu tindak balas yang bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, atau memerlukan cahaya lah. So, tindak balas yang memerlukan cahaya berlaku di thylakoid. Okay, manakala tindak balas yang tidak memerlukan cahaya berlaku di stroma. Okay. Dan kedua-dua ini berlaku secara langsung lah. Biasanya tindak balas akan banyaknya berlaku bila bila dengan kehadiran cahaya lah. Okey, dengan kehadiran cahaya. Okey. Dia sebenarnya tindak balas light dependent dan light independent ni dia agak detail lah sebenarnya. Tapi disebabkan dalam buku teks kamu ni dia cuba jelaskan dalam terma yang paling ringkas ataupun mekanisme yang paling ringkas, cikgu cuba ceritakan supaya kamu semua fahamlah. Okey. So kita pergi kepada tindak balas yang pertama, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya. Yang mana tindak balas ini berlaku di thylakoid. Okey. Okey, seperti mana yang kita tahu, bersandarkan cahaya maknanya dengan kehadiran cahaya. Dan dia hanya berlaku pada waktu siang lah. Okey, tindak balas ini. Dan dia berlaku pada membran di plasma membran di thylakoid tu lah. Pada plasma membrannya. Okey. Okey, pada permukaan thylakoid tu, pada membrannya itu akan ada satu pigmen fotosintesis. Okey, yang mana pigmen inilah yang akan menyerap tenaga cahaya. Okey, itu mula-mula yang berlaku. Okey. Yang mana tenaga cahaya yang diserap ini, dia akan menyebabkan elektron itu teruja ataupun mengujakan elektron tersebut. Okey. So, apa yang berlaku, apa maksud menguja ini? Ini bermaksud elektron tersebut tiba-tiba ada banyak tenaga. Daripada sedikit, dapat tenaga cahaya daripada pigmen ni, dia menjadi banyak ataupun teruja, banyak tenaga. Okey, sebab itulah dia kata menguji elektron ke aras yang lebih tinggi. Maknanya ada tenaga yang banyak lah. Okey. Jadi pada tindak balas cahaya ini ataupun tindak balas bersandarkan cahaya ini, elektron ini dia akan bergerak lah. Kalau kamu boleh bayangkan dekat permukaan thylakoid itu, dia akan ada siri pengangkut elektron ataupun pelbagai pengangkut elektron lah. Okey, akan ada banyak. Okey. Jadi maksudnya elektron ini bergerak. Okey. So sepanjang elektron ini bergerak, dia akan hilang tenaga ataupun tenaganya itu akan digunakan untuk menghasilkan tenaga lain. Faham tak? Tenaga cahaya yang dalam elektron tadi tu akan digunakan untuk membentuk tenaga dalam bentuk ATP. So sepanjang dia bergerak tu, kalau boleh bayangkan macam kereta api, daripada mula-mula pengangkut elektron tu sampailah contohnya ada 5. Sampai kepada pengangkut elektron yang kelima, tenaga dia makin berkurang. Ada 5, 4, 3, 2, 1. So ke mana pergi tenaga tersebut? Tenaga tersebut digunakan untuk menghasilkan tenaga lain dalam bentuk ATP. Boleh faham kan? Okey. Dan dalam siri pengangkut elektron ini ataupun penerima elektron ini, yang terakhir adalah nama dia NADP+. NADP tambah tu lah. Okey, nama dia. Okey. Yang mana NADP+ ini, dia akan bergabung dengan ion hidrogen. Okey. Dari mana datang ion hidrogen ini? Ion hidrogen ini datang daripada proses fotolisis. Okey. Fotolisis, proses fotolisis air lah. Yang mana air itu dipecahkan. Air kan ada H2O yang hidrogen dan juga oksigen. Dipecahkan kepada dua ion menggunakan tenaga cahaya tadi tu. Okey. So selepas NADP+ ini menerima ion hidrogen, dia tidak menjadi NADP+ dah. Dia akan menjadi NADPH. Okey, nampak tak perbezaan itu? NADPH. Yang mana NADPH ini adalah ejen penurunan lah. Okay, so NADPH ni akan digunakan dalam tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya nanti. Boleh? NADPH ni akan digunakan dalam tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya tadi. Okay.
Jadi pigmen molekul yang mula-mula tadi tu, yang pada klorofil tu, dia akan tarik elektron daripada fotolisis tadi tu untuk menyebabkan dia stabil balik lah, untuk digunakan balik nanti. Okay. So nombor 6 tu diterangkan fotolisis ni apa? Fotolisis ni adalah di mana molekul air terurai. Bila dia terurai, dia akan membentuk satu ion hidrogen dan ion hidroksida lah. Okay. Dengan kehadiran cahaya. Tapi mesti ada cahaya dan juga klorofil. Okay. So ion hidroksida ni lah yang kehilangan elektron dan akhirnya akan membentuk oksigen dan air lah. So oksigen dihasilkan dalam tindak balas cahaya. So disebabkan itulah fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air dan juga cahaya. Okay. So kita pergi kepada tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Okay, kalau tadi berlaku pada thylakoid, sekarang berlaku di stroma, di luar thylakoid tu. Di bahagian yang macam kalau dalam sel biasa, bahagian cytoplasma lah, di bahagian luar tu. Okay. So di stroma, so tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia tidak memerlukan cahaya lah. Jadi dia boleh berlaku pada bila-bila masa. Okay. Dia boleh berlaku siang, dia boleh berlaku malam. Okay. Sebab dia tidak perlukan cahaya pun. Okay. Dan kadang-kadang kamu akan jumpa nama lain bagi tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni, kamu akan jumpa dia sebagai kitar gelap ataupun dark cycle ataupun Kelvin cycle, kitar Kelvin. Tapi kita pakai yang dalam buku teks lah, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, seperti mana yang kita tahu, tumbuhan akan mengambil gas karbon dioksida, betul? Okey. So gas karbon dioksida ni ada karbon lah. Okey. So berlaku satu proses pengikatan karbon. Yang ni cikgu tak boleh ceritakan detail lah sebab tak ada dalam silibus kamu. So daripada karbon dioksida yang 5 karbon tadi tu, dia akan membentuk sebatian organik yang ada 6 karbon melalui proses pengikatan tadi tu lah. Okay. Dan NADPH dan juga ATP yang dihasilkan tadi tu, kalau kamu ingat, dari tidak berasal digunakan untuk menurunkan sebatian organik ini yang 6 karbon ini untuk menjadi monomer glukosa. So dia akan diubah, yang sebatian organik 6 karbon ini diubah menjadi glukosa dengan menggunakan NADPH dan juga ATP dari tindak balas bersandarkan cahaya tadi tu. Okey. So bila dah terhasilnya glukosa, monomer-monomer ini akan terkondensasi. Ini maknanya dia bergabung lah. Banyak-banyak monomer akan menjadi polimer. Polimer bagi glukosa adalah kanji. Okey. Dan kanji akan disimpan di dalam stroma kloroplas untuk diangkut ke tempat lain lah, ke buah, disimpan dekat buah dan sebagainya. So sebab itulah orang kata menghasilkan makanan glukosa tu berlaku juga di dalam proses fotosintesis. Okay. So ada dua tindak balas menghasilkan tiga hasil, iaitu glukosa, oksigen dan juga air lah. Glukosa dihasilkan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, oksigen dan air dihasilkan dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, boleh faham? Okay, cikgu harap itulah yang cikgu cuba simpelkan. Kalau kira nama dia banyak, dia akan ada nama protein pengikat tu, Rubisco dan sebagainya. Tapi cikgu tak akan ceritakan lah. Kamu akan belajar, kalau kamu sambung ke peringkat degree, kamu akan jumpa Rubisco, nama yang pelik-pelik lagi lah. Oxygen reductase dan sebagainya. Tapi cikgu rasa ni cukup lah untuk menerangkan mana datang glukosa, mana datang oksigen. Okay? Boleh? So cikgu harap kamu semua faham. So ini adalah gambaran tentang perbezaan dan juga persamaan. Persamaan dalam bulatan berwarna biru, perbezaan dalam bulatan-bulatan lain lah. Kamu boleh tengok lah. Ada yang gunakan, ada yang hasilkan molekul ATP, tapak tindak balas berlainan, okay? Bahan tindak balas dan sebagainya. Okay? Okay, beberapa faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okay, yang pertama adalah kepekatan gas karbon dioksida, yang kedua keamatan cahaya dan yang ketiga adalah suhu. Okay. Kepekatan gas karbon dioksida. Okey. Semakin meningkat gas karbon dioksida, biasanya semakin meningkatlah kadar fotosintesis selagi tak ada faktor lain yang mengehadkannya seperti suhu persekitaran dan juga keamatan cahaya lah. Walaupun pada waktu malam kepekatan gas karbon dioksida tinggi tapi tak ada cahaya. So dia akan tak ada kadar fotosintesis jugalah. Okey. So dia akan meningkat secara umumnya tapi selagi tiada faktor pengehad lain. Okey, sebagai contoh pada titik P ni, kadar fotosintesis malar ataupun straight je. Kerana apa? Kerana ada faktor pengehad lain lah. Okay. Seperti cahaya dan sebagainya.
Begitu juga dengan keamatan cahaya. Okey. Keamatan cahaya ni bila contohnya pada waktu tengah hari adalah waktu yang paling keamatan cahaya paling tinggi lah. So kita akan mencapai tahap fotosintesis yang paling tinggi pada waktu tengah hari lah. So daripada situ dia akan malas ataupun makin kurang keamatan cahaya dia akan turun balik kadar fotosintesis tersebut. Dan yang ketiga adalah suhu lah. Okay. Tahu yang fotosintesis dimakinkan oleh enzim, dia tak ceritakanlah enzim apa kan sebab dia terlampau detail. Okay. Suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim lah. Okay. Biasanya suhu optimum bagi tumbuhan berbeza lah. Ada yang tapi range dia di antara 25 hingga 30 lah. Okay, kalau kamu tengok graf kenapa suhu yang terlampau tinggi menyebabkan kadar fotosintesis turun kerana suhu yang terlampau tinggi boleh menyehat asli ataupun memusnahkan enzim lah dan seterusnya menghentikan proses fotosintesis. Okay. So kadar fotosintesis takkan sama sepanjang hari. Okay. Selain daripada faktor keamatan cahaya, kita tahu dalam cahaya yang walaupun kita nampak putih, dalam tu ada 7 spektrum. Betul, kamu dah belajar masa tingkatan 1. Okay, warna cahaya. Itu semua adalah warna cahaya, 7 warna pelangi itulah. Di mana setiap warna itu akan ada panjang gelombang yang berlainan. Okay. Panjang gelombang yang berlainan. Jadi untuk proses fotosintesis, warna yang paling tinggi untuk kadar proses fotosintesis adalah pada warna cahaya merah dan juga pada cahaya biru. Okay. So habislah 2.4 tu, nanti cikgu akan sambungkan dengan video lain untuk subtopik 2.5. Cikgu harap semuanya faham. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.